Saya nak cerita malam ni dekat suasana yang kata semayang hormat waktu tu lagu mana. Kita sihat, tapi kita duduk di satu kawasan yang tak boleh nak semayang dengan sempurna. Contoh, tak ada tempat ambil semayang, tak ada tanah dan sebagainya. Masuk waktu semayang, wajib semayang. Lepas tu nak buat gimana? Tuan-tuan baik, kita tengok hari ni insya-Allah sekadar yang sempat, tuan-tuan. Baik, mayang hormat waktu. Mayang hormat waktu ni dalam hadis tak ada. Tapi ulama susun supaya manusia ni dia tak main-main dengan semayang. Supaya manusia ni dia berasa semayang tu satu perkara yang sangat-sangat dititik beratkan, yang sangat penting. Sebab tu ada mayang hormat waktu. Dalam keadaan kita tak mampu nak mengerjakan salat tu dengan sempurna, baik dari segi bersuci sebelum semayang dan sebagainya, maka daripada nak biar waktu tu berlalu begitu saja, dibuat semayang hormat waktu. Ulama susun supaya kita ni tak biar waktu tu habis macam tu je, sedangkan kita tak mampu nak semayang dengan sempurna. Baik, kita tengok ta'rif dia sikit. Sembahyang menghormati waktu, iaitu merai waktu. Sembahyang yang dikerjakan dengan tidak mengikut segala syarat sahnya yang tertentu. Tujuan untuk menghormati waktu agar tidak lalu habis begitu saja. Macam sebut saat ni lah, mayang hormat waktu ni biar waktu tu habis begitu saja. Walaupun kita tak mampu nak buat dengan sempurna. Sebagai contoh, tak boleh nak berwuduk sebelum nak semayang. Ambil wuduk ni tuan-tuan, hukum asal sunat. Nak ambil yang semayang ni sunat, hukum dia asal. Tapi bila nak semayang jadi wajib. Jadi bila nak semayang wajib ambil wuduk berdasarkan hadis Nabi. Nabi sebut at-taharah miftahus salah atau kama qala. Bersuci itu, bersih itu, ambil wuduk itu pintu kepada semayang. Jadi nak masuk semayang, dia ada pintu. Pintu tu ambil wuduk. Dalam hadis yang lain lebih panjang sikit, Nabi sebut la yuqbalu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda'a aw kama qala. Tidak diterima semayang seseorang daripada kamu jika sekiranya dia dalam keadaan berhadas sehinggalah dia berwuduk. Tuan-tuan, nampak? Tuan-tuan jangan cari dalam kitab ni, semayang hormat waktu ni tak ada. Saya ambil daripada artikel luar. Sebab saya rasa penting, pasal ada 2-3 orang duk tanya. Penting sangat benda-benda lagu ni. Baik, jadi bila kita nak semayang tak ada wuduk, tak sah semayang kita. Itu dalam keadaan nak ra'i waktu, kita tengok macam mana. Baik, duduk saja-saja lagu ni, ada tempat ambil wuduk, ada tanah untuk tayamum, ada tempat untuk istinja dan sebagainya. Kalau kita tak buat, kita masuklah semayang, semayang kita tidak diterima, tak sah. Kerana dalam keadaan uzur, tak suci dan sebagainya. Tapi kalau dalam semayang ra'i waktu ni tuan-tuan dan muslimat, dia ada beberapa golongan dan suasana yang dimaaf pada syarak kita buat semayang ra'i waktu. Tapi bila kita dah selamat daripada segala ancaman, dah jumpa ayak debu tanah untuk bertayamum dan wuduk, wajib kita ulang semula semayang kalau dalam waktu. Wajib kita qada bila dah habis waktu. Baik, kita tengok syarat-syarat yang membolehkan sembahyang menghormati waktu. Yang pertama sekali, syarat boleh nak sembahyang ra'i waktu ni, tiada alat untuk bersuci, iaitu air dan debu tanah. Yakni tiada benda-benda untuk dibuat istinja. Tuan-tuan, kita duduk di satu kawasan yang tak ada air, tak ada tanah. Ada kawasan tu dalam dunia ni, tempat yang tak ada air, tak ada tanah. Ada. Duduk di tempat tu, air tak ada, tanah tak ada. Jawab dia ada di mana? Atas udara? Atas udara ada peyang? Tak ada. Tanah? Mana ada. Habis tu nak ambil semayang ke mana kalau duduk di udara ni? Kita nak terbang seorang-seorang, tak boleh. Makna dia duduk atas kapal terbang, bagi contoh. Nampak? Duduk atas kapal terbang, lah ni ada beli ayak. Tapi ayak tu dihadkan penggunaan ayak. Pasal apa? Pasal takut dibuat bom dan sebagainya. Sebab tu naik kapal terbang, tak boleh bawa botol ayak. Botol mineral kita nak minum tu kan, kena tinggal di luar. Pasal apa? Dengan botol mineral tu, air yang sikit tu boleh buat bom yang boleh menyebabkan kerosakan atas kapal terbang lagi. Nampak? Jadi kita duduk di satu tempat yang tak ada kemudahan bersuci, kemudahan ambil wuduk, baik air dan juga debu tanah. Maka bila masuk waktu semayang, maka kita semayang ra'i waktu, oleh kerana kita tak dapat buat dengan sempurna. Ini kata semayang ra'i waktu ni. Bila dah selesai dah tuan-tuan semayang ra'i waktu, kita pun sampai di tempat yang kita boleh ambil wuduk dengan sempurna. Kalau masih lagi dalam waktu, contoh semayang asar, masuk asar pukul 5, tuan-tuan, contoh. Jadi kita duduk di atas udara,
tak ada ayak, tak ada debu tanah. Takut terlewat. Sagi sampai lagi habis waktu asar, tuan-tuan muslimat, maka kita sembahyang ra'i waktu atas kapal terbang. Tak mampu nak dapatkan ayak, tak mampu nak dapatkan debu tanah. Sembahyang ra'i waktu atas kapal terbang. Lepas tu sembahyang ke mana ustaz? Bukan ada surau. Sembahyang atas seat kapal terbang tu. Tak ada masalah. Duduk atas seat, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Senang Jangan duk tengok pramugari sudah. Tak pergi tengah maya pramugari mai tanya, sir, drink. Oren satu. Bismillah. Lingkut terus mayang. Jaga baik-baik tu. Bukan boleh kira dia kena habaq semua lagi. Tuan-tuan. Sampai destinasi, kalau ada lagi waktu asar, wajib ulang i'adah sembahyang tu. Habis dah waktu, qada balik. Qada dalam keadaan sempurna lah, ada wuduk dan sebagainya. Baik, yang tu keadaan pertama. Tempat tu tak ada ayak, tak ada debu tanah untuk berwuduk. Syarat yang kedua, ada alat tersebut, tetapi ada halangan yang tertentu untuk mendapatkannya. Kita duduk di satu tempat, tempat tu ada ayak, tempat tu ada tanah, tapi ada halangan nak pergi ambil. Nampak? Contoh, kita duduk di Taman Keladi. Bila duduk di Taman Keladi, ni musim-musim jerbu ni, air pollution, pencemaran udara. Di Selangor, Johor 200 lebih. Dia punya IPU dia, bacaan dia sangat teruk lah, berbahaya. Di Kedah ni kurang lagi. Dan bakal nak main pencemaran udara, jerbu, haze. Tuan-tuan. Jadi bila musim-musim jerbu ni, orang tua-tua kata banyakkan minum air kelapa. Air nyok, ayak nyok. Tuan-tuan. Minum ayak nyok bagi banyak. Pasal ayak nyok ni dia punya kandungan vitamin sangat tinggi untuk tambah antibody kita. Nak lawan pencemaran udara. Kita duk sedut nafas oksigen ni tuan-tuan, masuk sedut kotoran-kotoran tu, dia boleh menyebabkan rosak paru-paru dan sebagainya. Maka minum ayak nyok ni salah satu cara untuk meningkatkan antibody kita. Maka orang Taman Keladi tiap-tiap petang duk rabat pokok nyok. Amboi dekat makan daging nyok tu. Bila dia nak rabat pokok nyok, oleh kerana nak makan, nak minum ayak nyok tu, dia pun rabat. Bila rabat petang dah, cabut buah nyok sebiji, nak turun daripada pokok nyok. Bila nak turun, tengok rimau ada 5 ekor bawah pokok nyok. Main kot mana atau rimau, duk pusing kat bawah. Rimau Melaya kalah main bola, kena 10 biji, pencin belakang main bola, duduk lautan nak makan orang pula. Jadi duduk bawah pokok nyok rimau 5 ekor. Dia boleh turun tak? Kawan tu berani tak turun? Padahal masuk waktu asar tuan-tuan tak mayang asar itu. Nak turun ke mana? Rimau duduk di bawah, bukan kucing. Dia tahu dah kalau aku turun memang 7 malam tahlil. Maka dia pun duduk atas pokok nyok tu. Dalam sangka dia sangka-sangka, tak apa, rimau ni takkanlah boleh duduk. Satgi maghrib lagi mesti dia balik rumah dia. Takkan mak dia tak marah. Dia sangka sat lagi rimau tu balik. Jadi bila rimau tu balik, aku boleh turun ambil sembahyang. Tengok, tunggu 15 minit lagi nak masuk maghrib. Rimau tu bukan balik, dia pasang kemah terus bawah pokok nyok tu. Memang tak balik ni gaya ni. Maka buat gimana? Tak ada harapan dia nak turun pasal rimau duduk terus bawah tu. Dia sembahyang ra'i waktu atas pokok nyok, tak ada masalah. Walaupun di bawah nu ayak bukan takat sekolah, 80 sekolah ada ayak swimming pool. Boleh berenang, bukan ambil sembahyang, berenang, kuat lentang, kupu-kupu, gym rama, gimnastik, boleh belaka dalam tu. Tapi dia tak mampu untuk pergi turun dapatkan ayak tu tuan-tuan, oleh kerana ada ancaman, halangan dan sebagainya. Dia sembahyang ra'i waktu atas pokok. Kata nak sembahyang ke mana ustaz atas pokok? Ayak sembahyang tak ada ni, ra'i waktu supaya tak habis waktu tu begitu saja. Sembahyang sekadarnya. Kalau hang kepit batang pokok tu dengan paha, tangan hang boleh lepas, Allahu Akbar, peluk balik. Tak berani, tak gaduh angkat takbir lagu tu. Sebut sudah, lintahkan niat aku sembahyang asar kan Allah Taala. Cuma nak pesan bila sembahyang atas pokok jangan sujud rokok sudah. Lagi gelonsok turun bawah, apa tak boleh hentak ni. Sujud dan rokok buat isyarat saja. Tengok-tengok bila rimau dah balik, tuan-tuan, dah habis waktu asar, waktu maghrib dah. Bila waktu maghrib, dia pun turun cepat-cepat, ambil wuduk, semayang balik, qada. Qada asar saat ni dalam waktu maghrib, tak ada masalah. Nampak? Bukan kerana dia minta benda tu, dia pun tak tahu. Aku nak minum minyak nyok, tengok-tengok rimau main. Nak buat gimana? Dia turun saja-saja pergi serah diri, orang panggil bunuh diri. Nampak?
Jadi dia selamatkan diri dia, tidak jadi masalah. Yang tu satu contoh lah. Contoh yang kedua lebih dekat kita faham lagi tuan-tuan. Kita terkurung dalam satu bilik. Bilik itu bilik rumah kita. Kita keluar pergi kerja pagi tu. Bila keluar pergi kerja, bini kita pukul 10 pagi janji dengan geng-geng puteri nak pinu padam sak rombongan satu bah. Bila pukul 10 bini kita nak pi, kita pukul 8 keluar dah. Kita kata mak pi lelok padam sak, jangan duk perabih bib lembak kan. Ni musim-musim inflasi apa ni. Pesan siap dah. Okey bang. Kita pun keluar pergi kerja. Bini kita duk siap-siap di dapur. Tengah-tengah on the way nak pergi kerja, kepala sakit. Telefon bos, MC bos ni boleh bos. Kita pun patah balik rumah. Sakit kepala, tak sihat. Bila sampai di rumah, kita masuk senyap-senyap. Bini duduk di dapur, duduk goreng makanan buat bekal, nak makan lambah lagi. Rombongan Cik Kia. Bini tak sedang kita balik. Kita masuk, duduk dalam bilik. Panas sangat, buka baju, buka seluar. Tidur telanjang. Bini tak sedang kita balik. Dia nak keluar pukul 10, dia kunci pintu bilik daripada luar. Kita duduk di dalam, dia tak tahu. Dia kunci pada luar pintu rumah apa semua, dia kunci. Dia pun pi padam sak. 2 hari 3 malam. Kita tidur, bila kita bangun pada tidur, entah ni, bangun, telanjang bulat lah. Bangun, tengok, masuk asak lah ni. Kita pun kalut, pergi buka pintu, tak boleh. Dah lah telanjang bulat, baju seluar duduk di luar. Nak mayang asak, nak keluar pada bilik tak boleh. Bilik ayak pula duduk di luar, nak mayang ke mana? Dalam keadaan lagu tu, mayang, ra'i waktu. Itu sampai bila Ustaz? Sampai hang boleh keluar pada bilik tu. Itu takkan nak telanjang. Kalau ada baju dalam bilik, wajib pakai baju, tutup aurat tu mayang. Tak ada, almari semua duduk di luar. Ni kira bilik ada katil ya. Kalau ada katil saja, tudung tingkap dah. Cabut tudung tingkap, balut buat kain kemban, mayang. Tak ada Ustaz pakai nakur saja. Takkan ambil kaca balut, tak boleh. Ambil cadar katil. Cadar katil pun tak ada, tilam mata-mata. Mayang lah lagu mana pun. Mayang sekadar yang termampu, walaupun tak tutup aurat. Mayang ra'i waktu. Lepas tu takkan nak tunggu sampai dia balik. Hang menjerit, minta tolong. Kalau ada jiran dengar, dia boleh main tolong lepas hang. Lepas tu kalau dia tak dengar, duduk dalam tu 3 hari. Bini balik buat periuk, mangkuk, pinggan, belanga apa semua kan. Buka-buka pintu lah, ingat kan alien. Laki dia, kurus kering 3 hari duduk dalam tu, tak makan ke darah. Nampak? Bila dah selamat, wajib balik ulang semula semayang yang dia tinggal selama 2 hari tu tuan-tuan dengan ada wuduk dan sempurna. Nampak? Ataupun dia ni jenis main payung terjun. Dia askar ke, dia minat hobi-hobi luar biasa ni, mencabar ni, jenis naik kapal terbang 10,000 kaki, buat terjunan bebas. Dekat-dekat nak sampai darat, dia pun buka parachute, cung buka. Kawai payung terjun. Tak erti kawai. Bila tak erti kawai, sangkut atas pokok. Dia duduk tergantung. Darat di bawah, atas duduk terlekat di pokok, pucuk pokok 200 meter daripada pokok. Jadi waktu tu dia tak boleh nak turun. Masuk waktu mayang ra'i waktu duduk terkapit tu. Kalau dia mampu. Nampak? Satgi jepam ke, doktor ke, main selamat dah selamat selesai dah, wajib ulang balik mayang. Qadha ataupun ulang. Banyak lagi lah contoh-contoh. Tapi yang tu, bila bagi contoh lagu tu, harap faham lah. Baik. Yang ketiga, telah masuk waktu semayang fardu. Nak mayang ra'i waktu ni, syarat dia mesti masuk dulu semayang tu. Masuk waktu dulu. Tak boleh, tak masuk waktu, tak boleh buat. Bila masuk waktu, kena tunggu dulu. Harapan kita, aku boleh turun sekejap lagi ambil wuduk. Tapi kalau dah tak ada harapan, semayang ra'i waktu. Waktu mayang fardu lah. Kalau mayang selain daripada fardu, mayang sunat. Sunat ni saja ada 5 mayang sunat. 5 jenis mayang sunat. Sunat ba'diyah, qabliyah, sunat ada sebab dulu, sebab kemudian, sunat mutlak ni nak semayang ke mana? Niat ke mana? Saja aku semayang, sudah cukup dah. Mayang sunat mutlak ni sunat saja-saja semayang. Allah, aku semayang sunat. Selesai. Tak gaduh ta'yin. Qasad dengan ta'arud saja. Nampak? Tuan-tuan ni. Jadi kalau mayang fardu tak mampu, ra'i waktu. Baik. Kemudian yang keempatnya, tiada harapan untuk mendapatkan peralatan sembahyang itu hingga habis waktu. Dia tak ada harapan langsung untuk mendapatkan peralatan untuk mengambil wuduk tu sampai habis waktu. Macam Zat ni lah, duk sangka-sangka rimau nak balik rumah, rimau pasang kemah tu, buat unggun api, parking bawah tu. Memang tak ada harapan ni sampai esok pagi. Jadi mayang ra'i waktu di atas pokok tu, tak ada masalah. Baik. Kemudian yang kelimanya,
sembahyang fardu sahaja yang dibolehkan, sama ada sembahyang tamam, jamak ataupun qasar. Mayang lain pada fardu tak boleh ra'i waktu. Habis tu takkan nak mayang atas kereta, mayang juga atas kereta. Wajib mayang atas kereta. Wajib mayang lah, mayang sunat. Mayang sunat kalau nak semayang atas kereta tak apa. Contoh dia memang mayang duha tiap-tiap hari. Pukul 10 duha, 10 mayang duha, 10 mayang duha. Sehari tu dia kena pergi Kuala Lumpur pukul 8 pagi. Kalut ni nak meeting pukul 11. Pukul 8 baru keluar. Memang pederah kereta, nak singgah mayang tak dan dah. Tengok-tengok jam lah pukul 10 dah. Waktu mayang duha. Nak buat ke mana? Mayang atas kereta sambil bawa. Boleh, tak ada masalah. Dalam hadis ada Nabi SAW semayang atas unta, semayang sunat. Sahabat kata bila aku tengok Rasulullah SAW semayang atas unta, unta tu bukan menghadap kiblat, dia kono kot tu, dia kono kot ni. Nabi teruskan semayang. Maka ambil kiasan, kita boleh semayang sunat atas kereta walaupun tak menghadap kiblat. Kalau kita biasa semayang duha tiap-tiap hari, hari tu kita kalut, tengah awak kereta boleh semayang. Allah, aku semayang duha, Allah Ta'ala Akbar. Cuma jangan rokok sujud lagi, dia pergi terjun bawah dashboard pula ni, mampu lagi. Ambil isyarat saja tuan-tuan ni. Nak berhenti, nak singgah tu takut lambat, terus sambil bawa kereta boleh semayang sunat, tak ada masalah. Mayang fardu kok mana pun cari waktu untuk berhenti dulu. Tapi kalau dalam keadaan terdesak, contoh tersangkut dalam jam atas jambatan Pulau Pinang, keluar kerja pukul 4.30 tak masuk asar lagi. Jadi dia pun kata dah ni 5.30 sampai rumah boleh mayang asar. Tiba-tiba ada aksiden atas jambatan Pulau Pinang. 3 link jalan tak bergerak. Bila sangkut jam lagu tu, tuan-tuan muslimat, dia tengok dulu keadaan. Kalau jam itu berlarutan sehinggalah sampai nak habis waktu asar, maka dia boleh semayang ra'i waktu atas kereta dia. Kalau dia boleh berhenti, wajib dia berhenti mayang di tepi dalam keadaan yang baik, dalam sempurna. Tak mampu berhenti, ustaz tak boleh berhenti, dia kena berjalan sikit-sikit. Kalau berhenti orang marah dan sebagainya, mayanglah kereta. Mayanglah kereta nak ambil semayang ke mana ustaz? Kalau ada singki tak apa, mana ada singki dalam kereta. Kalau ada air botol mineral, ambil pakai air botol mineral. Tak ada ustaz, mayanglah sekadarnya. Sampai rumah tak lagi, qadha balik semayang. Nampak? Sebab tu kata jangan tangguh mayang. Kalau dia keluar ofis pukul 5, masuk dah asar tuan ni, mayang siap-siap. Supaya takut jadi apa-apa di depan, semayang dah selesai dah. Dia kata tak apalah, pukul 5 masuk asar baru masuk, sampai rumah pukul 6 suku dan lagi semayang. Duk dan tu tengok-tengok sangkut tengah jalan, dia masih terhutang satu waktu dengan Allah Subhanahu Taala. Nak jawab apa? Maka tuan-tuan mayang sunat tak apa atas kenderaan. Mayang fardu kok mana pun cari waktu untuk berhenti dulu. Tak mampu ataupun memang tak boleh nak berhenti, mayanglah ra'i waktu atas kenderaan, tidak jadi masalah. Balik lagi sampai rumah qadha balik. Baik, kemudian yang keenamnya, mesti diulang semula sembahyang tersebut i'adah jika masih ada waktu, atau diqadha sekiranya telah luput waktunya apabila hilang halangan yang menyebabkan ia mengerjakan sembahyang menghormati waktu. Maknanya kalau kata kita dah selamat dalam keadaan waktu tu tak habis lagi, ulang balik sembahyang tu. Kalau kata waktu tu dah habis, qadha balik, selesai masalah. Baik, tengok golongan-golongan orang yang dibolehkan sembahyang menghormati waktu. Yang pertama, golongan orang yang luput alatan bersuci, iaitu air dan debu tanah. Macam hak pertama saat ni tu lah. Dia luput air dan debu untuk diambil wuduk bersuci dan sebagainya, maka boleh ra'i waktu. Yang kedua, orang-orang yang terikat pada pokok dan tiada sesiapa boleh menolong dia. Dia kena ikat di pokok. Musim-musim raya Korban ni dia pergi curi lembu orang. Bila dia pergi curi lembu, orang kampung tangkap, tambak di pokok, londeh baju seluar, bubuh sarang anggar. Jadi bila dia kena ikat di pokok tu, dia orang Islam, maka bila masuk waktu dia wajib semayang. Nak main mayang ke mana ustaz? Dia pun tak main lepas saya. Mayang waktu duk terikat di pokok tu. Ataupun orang main masuk rumah kita, pencuri masuk rumah. Pencuri masuk rumah, dia ikat kita di tiang. Dia curi barang, dia belah, dia tak lepas kita, dia belah. Orang tak tahu kata rumah kita kena masuk, kita kena ikat di tiang. Masuk waktu semayang, wajib semayang walaupun tangan terikat di tiang. Nampak? Sekadar yang termampu. Jiran sedap kata rumah kita kena pecah, dia main lepaskan ikatan, wajib pulang balik semayang, wajib qadha balik semayang tu, yang kita ra'i waktu saat ni tu. Nampak? Baik. Kemudian yang ketiga, golongan orang yang sakit terlentang di perbaringan dan dia masih siuman dan tiada orang boleh menolongnya untuk mengambil wuduk atau tayamum atau menyucikan najis daripadanya.
Golongan orang yang ketiga, orang-orang sakit yang baring tak boleh nak bergerak. Ada tak orang lagu ni? Ada berlambak. Orang tua-tua ada, orang muda-muda ada. Duk atas lembek ya, tak boleh pergi mana-mana. Nampak? Nak mayang tak boleh angkat tangan, nak berak kencing semua orang tolong basuh. Wuduk pun orang tolong sapu. Memang uzur sungguh-sungguh lah. Tapi selagi mana dia berakal, wajiblah dia semayang walaupun atas lembek. Tak larat lagu tu tuan-tuan Berak kencing orang tolong basuh. Tapi dia main time tengok drama Samarinda, dia dulu duduk depan. Walaupun tak boleh bangun, habak kat cucu ni, "Hei, tolong tarik lembek tu Ustaz ni, buat depan TV. Nu nak start dah nu drama." Tu dia. Suruh tarik lembek tu. Telentang depan TV tengok, bestnya. Tuan ni. Kok mana wajib semayang juga. Jadi kalaulah ada orang tua-tua yang duduk di perbaringan, dia tak mampu nak bangun pergi semayang, tuan-tuan ni. Kalau selalu orang duk tolong, hari tu orang tu tak ada nak tolong dia. Jadi tuan-tuan muslimat, dia boleh semayang ra'i waktu atas lembek tu. Bila mai orang nak tolong tu, dia kena habaq. Aku nak ambil wuduk, aku nak ulang balik semayang aku. Saat ni aku ra'i waktu. Nampak? Tu bagi orang yang uzur sakit lah, semayang tetap wajib. Baik. Cuma sekadar yang dia termampu. Baik. Yang ketiga, yang keempatnya, doktor-doktor yang menjalankan pembedahan ke atas pesakit, yang tempoh pembedahan itu memakan masa yang lama hingga habis waktu sembahyang, yang boleh dijamakkan dan tiada pengganti doktor tersebut. Yang keempatnya, golongan doktor, golongan perawat-perawat yang terlibat dengan satu pembedahan yang panjang tempoh dia. Pembedahan yang panjang tempoh ni pembedahan organ-organ yang penting. Contoh jantung, contoh otak. Dia bukan boleh sejam bedah. Nampak? Dia kadang-kadang 7-8 jam dia pergi masa. Jadi, kalaulah doktor tu dia terlibat dengan satu pembedahan yang dia tahu adat pembedahan jantung bypass ni 5 jam. Jadi bila aku masuk dewan pembedahan untuk memulakan pembedahan pukul 2 petang. Bila masuk pukul 2 petang, lohok masuk lagi. Bila masuk waktu lohok, dia kena semayang jamak takdim. Ambil asar, semayang dalam lohok. Pasal saat lagi nu nak masuk dalam dewan bedah. Keluar tak keluar dekat-dekat maghrib. Takut tak ada asar, maka aku buat siap-siap. Nampak? Yang jadi masalah, masuk dewan bedah pukul 12 tengah hari. Pesakit tu kritikal. Jadi tak boleh delay. Pukul 12 tengah hari, kena bedah. Bila pukul 12 tengah hari, Zuhur masuk lagi. Tak masuk lagi. Nampak? Duk bajet-bajet, tak apalah. Aku mayang jamak takhir. Saat lagi selesai bedah, aku mayang lohok lah waktu asar. Duk tengah bedah, berlaku komplikasi. Pesakit tu ada komplikasi. Terpaksa memanjangkan tempoh pembedahan daripada 5 jam kepada 8 jam. Dia masuk ke 12, pukul 8 saat lagi baru boleh keluar. Maka nak buat ke mana tu? Lohok asar tak mayang ni. Maka waktu ni boleh doktor tu semayang ra'i waktu. Kalau syarat, kalau tak ada doktor ganti. Dia memang seorang dia doktor pakar, hak lain tak pakar belaka. Maka kalau dia berhenti semayang, takut kemungkinan memudaratkan nyawa pesakit. Maka sambil pegang pelayar, sambil pegang sepanah jarum tu, boleh semayang ra'i waktu. Tak ada masalah. Kalau ada doktor ganti, wajib doktor tu ganti. Dia semayang dulu. Pasal ni nak keluar lagi dekat Isyak, lohok, asar, maghrib, lagu mana? Takkan nak tinggal. Tak boleh tinggal. Wajib semayang juga. Jadi, kalau ada doktor ganti, wajib cari doktor ganti. Kalau tak ada, tuan-tuan, dia seorang-seorang saja tinggal pesakit yang tengah kena bedah, takut menyebabkan melayang nyawa pesakit tu. Jadi, dia boleh teruskan pembedahan. Semayang ra'i waktu. Tengah duk bedah orang. Tapi syarat bagi organ yang penting sahaja. Yang pentinglah, yang bila kita tinggal menyebabkan kematian, kebiasaannya. Organ yang tak penting, tak boleh ra'i waktu. Contoh, doktor gigi. Raja cabut gigi. Nak mayang ra'i waktu, aku cabut gigi hang ni kot. Jaga baik-baik. Tak boleh. Ustaz, kalau lagu tu cantik Ustaz saya memang duk tunggu Ustaz cerita pasal doktor-doktor boleh mayang ra'i waktu ni. Pasal saya ada buka klinik gigi. Jadi kalau saya tengah cabut gigi tu Ustaz, gamak-gamak boleh kot ra'i waktu nak aku katok kepala dengan plier. Mana boleh. Cabut gigi, kena berhenti dulu. Nampak? Boleh berhenti. Bukan melibatkan nyawa. Gigi. Kira hak leng-leng lah. Hak tak penting. Nampak? Baik. Yang kelimanya, golongan orang yang boleh semayang ra'i waktu ni tuan-tuan orang-orang yang tersesat dalam hutan. Dia sesat dalam hutan. Sama ada dia pergi masuk camping, dia sesat. Ataupun dia memang tak masuk camping. Dia lalu ke tepi hutan, tengok-tengok, sesat.
Contoh macam anak-anak orang asli 3-4 minggu lepas di hutan Pahang, 7 orang budak Kuala Rendah, anak orang asli sesatlah hutan. Nampak? Bila dia sesat lagu tu, kalau dia orang Islam, wajiblah bagi dia semayang bila masuk waktu, agak-agakkan dia. Oi, ni tengah hari kembar ni, pasal masuk dah lohor ni, maka wajib semayang. Anak orang asli pun boleh sesat lah hutan. Sebab tu kalau kita pi lagi mudah lah. Padahal anak orang asli tu tiap-tiap hari duduk dengan hutan dah, makanan depa hutan tu, sesat lagi. Allah Ta'ala nak tunjuk kata, kita ni kalau hebat dalam satu-satu benda, jangan belagak sombong. Walaupun benda tu tiap-tiap hari kita buat, walaupun sampai pejam kita boleh buat benda tu, jangan belagak sombong. Sampai hari Allah Ta'ala nak uji, kita tak boleh buat. Bukti, tuan-tuan ni, kita duduk naik motor. Motor kita tu duduk naik tiap-tiap hari. Sekali-sekala pernah naik motor, angkat, tungkat tak angkat? Tiap-tiap hari naik. Sekali-sekala naik, lupa nak angkat tungkat. Padahal duduk tiap-tiap hari duduk naik. Nampak? Tu kata manusia, nisyan wa khata'. Lupa dengan silap, ada belaka. Jadi kalau kita sesat lautan, tuan-tuan, semayang mesti kena semayang. Wajib juga semayang. Yang pertama kali kalau sesat, yakin masuk waktu semayang, maka kena semayang. Nak semayang wajib menghadap kiblat. Kalau tak erti nak cari arah kiblat, ijtihad. Yang pertama kena cari dulu arah kiblat. Pakai kompas, pakai matahari. Waktu malam boleh pakai bintang, buruj. Ada bintang Al-Nilam, Mintaka dan sebagainya. Kena tengok tu. Tak erti ustaz nak cari arah angin, tak erti juga, ijtihad. Aku berisytihad, bila itu arah kiblat kita pun semayang ikut arah kiblat tu atas ijtihad kita sendiri. Kalau lautan lah, kalau memang jahil kita tak erti nak cari arah kiblat, tak ada masalah. Baru nak empak 3 sajadah nak semayang, ada rimau duduk depan. Rimau duduk perhati. Nampak? Macam hal yang kitab ni kata, orang-orang yang tersesat dalam hutan dan berdepan dengan binatang buas yang pada bila-bila masa sahaja akan menerkamnya. Oleh itu tiada ruang untuknya menyucikan hadas dan najis. Dia sesat lautan, ada binatang buas duk tengok dia. Rimau kumbang ke, rimau apa pula, yang buas lah, tengok dia, nak terkam. Maka dia kena tunggu ke? Atau benda kata, rimau mai kali kita berjemaah. Dia tuan-tuan ni, maka dia kena larikan diri. Lari diri tu tuan-tuan, dalam keadaan tuan-tuan ni, dia kena semayang waktu. Sambil lari tu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, lari. Rokok, sujud, isyarat. Selamat dah daripada dikejar harimau tu, selamat dah, ulang balik semayang macam biasa, macam sempurna macam biasa lah. Nampak? Tu keadaan-keadaan dia. Baik, yang keenamnya, orang-orang yang terkurung yang tiada alatan pencuci dan dia berada di dalam kurungan tempat najis yang tiada dimaafkan. Orang yang terkurung dalam satu kandang. Kandang tu pula kandang khinzir, kandang babi. Penuh taik babi ni, penuh najis. Maka bila dia terkurung dalam tu, dia tak boleh nak keluar. Masuk waktu semayang, wajib semayang, ra'i waktu. Sekadar yang termampu. Kalau dia boleh buka baju dia untuk dia lapik tempat sujud dia, kena buat lagu tu. Kalau dia buka baju, ustaz, buka baju, saya pakai seluar pendek, tarik tutup pusat nampak lutut, tutup lutut nampak pusat, lagu mana? Tak gaduh buka baju, semayang sekadarnya sambil berdiri. Sampai bila? Sampai hang terlepas daripada kandang tu. Terkurung lah, maknanya terkurung di satu tempat yang penuh najis pun wajib semayang lagi, ra'i waktu. Dia bukan boleh saja-saja, oi, najis penuh ni. Nampak gaya tak gaduh semayang lah ni. Pasal najis pun semayang tak. Jangan lagu tu. Banyak orang ambil ringan lagu tu. Tak boleh tuan-tuan ni. Baik. Yang ketujuhnya, orang-orang yang berada dalam pusat jemaah haji atau sebagainya dalam penerbangan yang tiada kemudahan untuk bersembahyang seperti biasa. Walaupun ada air, tetapi takut berbahaya kepada kapal terbang dan penumpang-penumpang kerana kesilapan menggunakan air. Orang-orang yang duduk dalam pusat jemaah haji, macam kita lah ni, musim haji nak habis dah ni tuan-tuan ni. Bila duduk di satu pusat haji, contoh di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, semua orang berkumpul di situ. Dia yang tu kerja buat wajib haji tu. Nampak? Tak wukuf, tak pergi, tak kutip batu dan sebagainya, tak sampai di tempat di Arafah, di Mina tu pada masa yang ditetapkan tu, kena bayar dam dan sebagainya. Jadi dalam keadaan orang ramai lagu ni tuan-tuan, menyukarkan kita untuk melakukan ibadah dengan sempurna. Kalau duduk dalam keadaan lagu ni, yang pertama kali dia kena buat jamak qasar dulu. Misalan kata dia terlupa,
Dah dalam perjalanan baru dia teringat, Allah tak mayang lagi, nak berhenti tak boleh dah. Nampak? Ra'i waktu atas bas. Sampai sekali lagi ulang balik mayang. Orang berjuta-juta. Nampak? Macam hak baru-baru ni di Mina, dekat-dekat 800 orang meninggal oleh kerana rempuhan. Dia berkata puak Syiah buat U-turn. Bila orang tengah berpusu-pusu nak pi, ada pihak pula crossover. Dia patah balik, dia lawan orang yang berpusu-pusu nak pi tu, ternyok habis. 800 orang dekat-dekat. Oi tuan-tuan, jangan nak buat main. Kita duk bayang lagu mana sampai 800 orang. Yang pi berjuta. Hang pijak aku pijak hang. Sebab tu orang tua kata kalau slipper terlucut pun jangan duk tunduk ambil. Orang tunduk ambil. Orang Malaysia tak apa, dia lembut. Iran, Pakistan, semua kasak-kasak belaka. Dia bukan kira hang apa, dia pijak ikut dan ni. Tengah mayang kena sepak. Sujud-sujud kena buak duit kena. Kena. Tengok-tengok rasa ya kuku punya tajam. Nampak? Tuan-tuan ni. Jadi mudah-mudahanlah orang yang syahid dalam ketika mereka melakukan ibadah haji ni, Allah Taala terima. Allah Taala terima perniagaan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan orang yang berada dalam pusat jemaah haji yang begitu ramai, yang pertama kali jamak qasar dulu. Dia terlupa nak jamak qasar, maka ra'i waktu dalam keadaan lagu tu. Baik, kemudian yang ke-8, di atas kenderaan bas yang sedang berjalan. Kenderaan itu tidak berhenti sembahyang fardu hingga luput waktunya, seperti jemaah haji dalam perjalanan ke Arafah yang terlambat, ataupun jemaah haji bertolak ke Muzdalifah, atau daripada Muzdalifah ke Mina yang terlewat ataupun tersesat, yang mana bas itu tidak boleh berhenti di mana-mana. Dan masalah ini semua jika melalui waktu sembahyang tertentu, para jemaah hendaklah bersembahyang menghormati, yakni meraih waktu di atas bas masing-masing. Yang ke-8, golongan orang yang duduk di atas kenderaan awam. Nampak? Bas ke, kapal terbang ke, kereta api ke, yang bukan steering tu duduk di tangan dia. Dia tidak ada kuasa atas kenderaan tu. Kalau kenderaan sendiri dia ada kuasa. Bila dia ada kuasa, wajib dia berhenti. Tapi kenderaan itu dipandu oleh orang lain. Contoh bas. Bila bas ni tuan-tuan ni, bukan kita bawa, kita penumpang. Yang dia cerita bagi contoh, penulis bagi contoh ni di Tanah Arab. Waktu orang buat kerja buat haji. Sebenarnya bukan di Mekah saja, di Malaysia pun melambak driver bas jenis tak berhenti sembahyang. Nampak? Kita ambil tiket ke 12 tengah malam, Sungai Tani, Kuala Lumpur. Pukul 12 tolak. Pukul 5, pukul 6 bas tu bawa slow. Pukul 5, pukul 6 baru di Slim River. Bila pukul 6 pagi mestilah nak kena berhenti sembahyang subuh dulu. Kita pun piabang kat driver, ni driver, berhenti sana kita sembahyang subuh ramai-ramai. Driver tu tak mau, saya nak sampai cepat ni, janji dengan orang dah. Jangan lagu tu, sembahyang ni wajib. Cakap banyak pula, beli bas miri bawa. Driver belah gitu. Takkan nak tunggu driver, siapa nak buat bas? Hang jangan nak buat baik ke driver ni Islam ni wajib sembahyang ni driver. Hang cakap banyak, steering duk kat tangan kau, kena bagi terbalik bas, mati semua pada muka. Nampak kau mana? Nak sembahyang orang tak berhenti tu. Nak terjun seorang-seorang, takut mati pula tengah jalan. Jadi sembahyang ra'i waktu atas bas. Siapa tanggung dosa? Driver tu tanggung. Menteri darah berhenti, sembahyang tak mau berhenti. Ni belambak ni, bukan express liner, express api neraka. Tapi bukanlah express liner yang macam tu. Nak habak ada tuan-tuan ni. Bas express mayang tak mau berhenti, makan 2 kali berhenti. Jaga baik-baik tu. Jadi kalau steering tu bukan duduk di kita, orang yang pegang steering tu tak mau berhenti, maka kita sembahyang ra'i waktu. Pasal waktu masuk dah. Nak habis pula waktu, kita sembahyang ra'i waktu. Sampai destinasi ulang balik sembahyang tu. Tunjuk usaha kita nak jaga sembahyang. Tu antara dah. Macam dia kata tang sini, penulis kata lagi ni, dalam perjalanan nak pi ke Arafah terlambat, nak waktu nak wukuf, dia ada waktu dia. Maka kita bukan boleh buat ikut dan kita. Satgi aku pi. Orang Malaysia ni kadang-kadang dia bila dia pergi Mekah nak buat haji dan sebagainya, dia tak turun sembahyang. Nampak? Selalunya orang Malaysia ni malas kali nak turun waktu asar. Banyak sembahyang lah hotel lah kau. Balik buat title haji. Ni kena pakai kepiah dah ni. Pasal orang balik lagi orang panggil haji. Mayang haram tak pergi pun. Ada yang jenis dia nak pergi mayang, dia selak tingkap lu tengok. Duduk di Hilton, betul-betul depan Masjidil Haram.
Dia nak turun mayang tu, dia tengok dulu kot tingkap, tengok. Kawan dia tanya, "Hang duk tengok apa?" "Aku duk tengok, tunggu orang tak ada sikit baru aku nak turun." Bila masa orang tak ada, dia buka. Dia duk selak tengok, bila orang kurang ni, orang kurang je aku turun lah. Selak penuh, selak penuh, selak penuh, pakai tak turun dah lah. Nampak? Tuan, jadi dalam perjalanan ke Arafah, lepas tu nak singgah pergi Muzdalifah, lepas tu nak pergi di Mina pula tuan-tuan ni. Waktu ni perjalanan itu tidak boleh kita guna pergi mata corak dah. Pasal niat kita nak pergi ke tempat tu. Jadi setengah ulama kata kalau kita singgah pergi mata corak dan sebagainya, takut hilang niat tersebut. Dia jadi lagu lain pula. Maka tidaklah diangkat ibadah tersebut. Jadi dalam keadaan lagu ni, semayang ra'i waktu atas bas masing-masing. Sampai di kemah masing-masing sekali lagi, ulang balik kalau masih dalam waktu. Habis waktu, qadha balik. Tuan-tuan muslimat. Cara melaksanakan semayang menghormati waktu ni tuan-tuan, caranya sama seperti kita melakukan semayang biasa. Jika berkemungkinan boleh, seboleh mungkin ikut syarat sah. Tapi tak mampu, buat semampu-mampunya. Tetapi dalam keadaan tertentu kita tidak dapat melaksanakan seperti biasa, maka lakukanlah sembahyang tersebut sekadar yang dapat dilakukan. Nampak? Buatlah sekadar yang termampu. Contoh, kalau tak ada air, ada tanah, ambil buat tayamum, itu sembahyang dan sebagainya. Tang sembahyang wajib juga. Cuma bila mai suasana tidak mengizinkan, kesihatan tidak mengizinkan, Islam ni dia bagi rukhsah, dia bagi keringanan kepada hamba-hamba, kepada penganut-penganut dia untuk menunaikan ibadah mengikut kemampuan masing-masing. Barulah dia lekat dengan ayat yang Allah Taala sebut tu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tak beratkan seseorang itu dengan benda yang dia tak dapat tanggung. Nampak? Inilah keadaan dia. Bukan tak dapat tanggung tu lagu mana, tak gaduh semayang tu, kena semayang juga, tapi tengok kadar dia lagu mana. Kalau mampu berdiri, diri. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring. Tak mampu baring, macam kita sebut saat ni lah, tuan ni, isyarat mata dan sebagainya. Tu bab semayang lah.